Taksub dan fanatik melampau kepada guru atau ketua ajaran dikenal pasti antara 8 kriteria utama dikesan dalam ajaran sesat di Malaysia. Selain menyeleweng tafsiran hadis untuk kepentingan peribadi atau kumpulan, berpegang kepada pemikiran liberalisme dan pluralisme agama serta menolak disiplin ilmu dan bidang kuasa pihak berkuasa agama, pengikut ajaran sesat juga mengamalkan ajaran kerohanian atau tasawuf falsafah yang bercampur aduk dengan ajaran kebatinan, memburukkan keadaan kejahilan agama umat Islam dan kepesatan sumber maklumat terus menimbulkan kekeliruan terhadap kebenaran syariat Islam dengan membawa dan memperkenalkan kepada masyarakat ajaran-ajaran yang menyeleweng dari akidah Islam. Ini kerana golongan pengamal ajaran sesat kerap menggunakan taktik sebagai umpan untuk mendapatkan pengaruh dalam kalangan masyarakat. Antaranya, jaminan sesuatu ajaran tersebut boleh mendatangkan manfaat duniawi dan ukrawi, manfaat kesenangan akhirat dikaitkan dengan balasan syurga, manfaat duniawi memudahkan kematian, dimomokkan pula dengan janji-janji perjalanan akhirat yang baik dan diugut hidup tidak senang dan selalu ditimpa musibah jika mengingkari perintahnya. Belum lagi sikap Tok Guru yang mengasah pemikiran pengikutnya supaya taat dan mengagungkannya juga menyebabkan mereka terperangkap dengan gejala ini dan sukar meninggalkan ajaran sesat. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. InsyaAllah 1 jam petang ini kita akan bincangkan topik taksub guru punca ajaran sesat bersama dengan 2 panel di talian Skype. Saya terus perkenalkan panel kita, pengasas dan Presiden Al-Khadim Syekh Hussein Yi. Assalamualaikum Syekh Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sister Finas. Dan juga bersama Syekh Hussein kita pada petang ini adalah Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Ruslan Muhammad Noor. Juga Assalamualaikum dan selamat petang buat Profesor Dr. Muhammad Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Finas. Ya. Saya gembira dapat bersama pada petang ini. Ya, Alhamdulillah. Mungkin saya mahu terus ajukan soalan saya kepada Syekh Hussein terlebih dahulu berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Syekh, kejahilan agama punca umat Islam kita mudah terpedaya dengan ajaran sesat, Syekh. Asas ilmu akidah bagaimana yang perlu disiapkan setiap Muslim agar kita tidak mudah terpengaruh dengan helah agama yang dimainkan Tok Guru pembawa ajaran sesat ini. Silakan Syekh. Ya, kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, Nabi kita telah ingatkan umatnya, ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa-siapa yang hidup selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW pasti akan bertemu dengan macam-macam pandangan, pendapat, kepahaman. Ya. Banyak. Rasulullah kata kathira, banyak. Sebab itu Nabi telah ingatkan umatnya dan tinggalkan panduan. Sehingga dia kata ketika itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'a rasyidin al-mahdi min ba'di. Peganglah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapat hidayat Allah dan terpimpin dengan pimpinan wahyu Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang timbul sejak akhir ini bukanlah kata baru. Kesesatan sudah berlaku lama. Hanya kesesatan dulu secara tersendiri tidak merebak, tidak melalui sosial media. Sedangkan kesesatan sekarang dia lebih kepada sosial media sehingga mengganggu gugat macam-macam pandangan, kepercayaan dan kekeliruan. Secara mudahnya kita orang Islam telah diberi panduan yang begitu cantik. Allah ciptakan kita, dia juga telah berfirman bahawa
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya agama Islam yang Allah pilih untuk kita ini bukan buatan orang, bukan agama sesiapa, milik Allah. Dia telah sempurnakan agama ini untuk kita, barang siap. Maka kita hanya ikut saja, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi cara nak mengikut, tidak ada siapa yang tahu apa yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran tanpa melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, pertamanya Allah kata inna dina indallah al-Islam. Agama ini milik dia. Ini pertama kita kena faham. Kalau kita terima hakikat agama ini milik Allah, maka Allah kata saya telah sempurnakan. Habis sempurna. Masalah akidah, ibadat tak boleh diubah sesuai oleh sesiapa. It's perfected, completed. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula diutuskan oleh Allah dan dia adalah insan yang luar biasa unik. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan surah An-Najm Allah berfirman, Nabi ini utusan Allah ini tak macam kita. Dia tak akan cakap tentang nama agama Islam tanpa dalil. Semua mesti clear cut. Adanya hujah dalil. Kalau tidak ada, itu bukan urusan agama. Itu bukan hak Allah. Itu ciptaan manusia. Maka apa yang berlaku sejak kebelakangan ini ialah kita belajar agama tanpa panduan wahyu Quran dan sunnah Nabi. Baca Quran selalu, hafal Quran banyak. Tapi berapa ramai yang dapat memahami isi kandungan Quran? Apa yang dilarang, apa yang disuruh. Allah dah kata, fa in tanazaqtum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Itu firman Allah. Bila kamu berselisih faham, keliru, pandangan ini, pandangan itu, rujuk pada kitab Allah. Kalau ada dalam Quran, ada. Kemudian lihat bagaimana Nabi terjemahkan, bukan cara kita terjemah. Nabi yang terjemahkan, wahyu diturun pada Nabi, bukan turun pada kita, para ulama kita. Dia turun pada satu manusia saja, Rasulullah SAW. Sebab itu he's the only way. Tak ada jalan lain lagi. Sebab itu Allah perintah kita. Siapa yang kata dia cinta Allah, orang yang sesat ni kadang dia kehilangan panduan. Dia nak ikut sesuatu. Akhirnya datanglah tok guru ini, tok guru bagus, ada guru. Tapi tok guru ini tak ada beramanah. Dia tidak beramanah kepada agama. Islam ini macam dia punya ikut suka hati, dia tambah, dia ubah sesuatu. Tak boleh. Maka bila sebut agama, kita mesti ingat siapa punya dulu. Kalau Allah punya, bila nak cakap atas nama Islam, mesti ada dalil daripada Quran. Ya. Caranya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, itu bukan datang dari agama. Ringkasnya, saya ambil satu kesimpulan. Mudah kalau kita sudah pegang pada Quran dan Sunnah, kita tak boleh sesat. Siapa pun boleh cakap pada kita, kita boleh dengar. Tak mesti terima dulu. When there is no dalil, tak ada dalil, evidence, kita tinggalkan. Begitu saja. Dengar boleh, tapi tak boleh mengikut. Ada dalil, sami'na wa ata'na. This is the first generation. Orang generasi yang pertama yang terbaik, khairun nas qarni, Rasul kata sebaik-baik manusia yang hidup di zaman aku, bersamaku. Zaman itu cara orang beragama, apa saya qala Allah, qala Rasulullah, jawapan mereka sami'na wa ta'na, habis. Berhenti di situ. Dia tak layan pandangan pendapat lagi. Very clear cut. Dia straightforward. Sebab itu mereka itu terpelihara. Sebab itu Allah juga ingatkan kita, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadu. Dalam surah Baqarah, kalau kita beriman sebagaimana orang dahulu beriman, kita semua selamat. Sebab itu kita selalu minta doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami jalan betul. Tunjuklah jalan betul. Kenapa masih tak betul? Heran kita. Tiap-tiap hari minta jalan betul. Tapi selepas salam jalan tak betul. Kerana apa? Kerana kita hanya baca, kita memohon tanpa follow up dengan apa yang Allah berfirman lagi dalam surah Al-An'am. Bila kita minta, ya Allah tunjuk kami jalan yang betul, yang lurus, lalu Allah juga memberitahu pada kita, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini aku tunjuk kamu jalan aku yang lurus, fattabi'uhu. Allah kata, ikut. Bila saya tunjuk dalam Quran, sunnah Nabi sudah ditunjuk,
ikut. Bila ikut, kadang kita ikut, sebahagian kita ikut. Apa pula yang menyebabkan kita sesat? Ikut pun boleh sesat. Kerana bila Allah suruh ikut, Allah ingatkan kita, wala tattabi'us subula. Bila you ikut jalan yang Allah dah tunjuk, straightforward, Nabi dah tunjuk, jangan ikut jalan lain. Jangan campur dengan yang lain. Bila you campur saja, di situlah dia mulai sesat. Ya. Itu yang Allah kata. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Zalika wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah peringatan Allah pada kita. Puncanya ialah kerana kita tidak jadikan Quran dan sunnah Nabi yang sahih sebagai panduan sekarang. Pandangan, pendapat, tuan guru cakap begitu, boleh kita dengar. Kalau ada dalil, ikut. Kalau tak dalil, kita tinggalkan. Ya, baik. Profesor Dr. Muhammad Ruslan, masyarakat kita seringkali keliru antara menghormati dan mengagungkan Tok Guru sehingga kelihatan taksub dalam mentaatinya. Bagaimana untuk kita kenal pasti Tok Guru yang menyimpang akhlak dan ilmu ajaran Islam sebenar? Profesor Doktor. Ya, terima kasih Saudari Finas ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah, saya kira perbincangan kita pada petang ini adalah satu perbincangan yang sangat penting untuk kita memastikan bahawa masyarakat Islam di negara kita ini agar terselamatlah daripada cabaran yang sedang kita hadapi sekarang ini, antaranya adalah pewujudan ajaran-ajaran sesat ini. Soalan daripada Ibnas tadi berkaitan dengan guru ini. Memang Al-Imam Al-Ghazali juga ada menyebutkan berkaitan dengan pembagian guru ini, dia ada guru yang mursyid dan ada guru yang tidak mursyid. Jadi dalam kita menuntut ilmu ini, pastinya kita memerlukan kepada guru. Kerana guru itu adalah yang akan menunjukkan jalan kepada kita dan akan memberikan panduan-panduan, mengajar kita penafsiran Al-Quran dan sebagainya. Yang disebutkan oleh Syekh Husaini tadi, saya kira sangat tepat berkaitan dengan bagaimana kita dari sudut asasnya adalah berpandukan kepada Al-Quran dan juga berpandukan Sunnah. Dan kita juga berpandukan kepada al-ulama itu sendiri, sebab ulama itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris kepada Nabi. Dan para Nabi ini tidak mewariskan dinaran wala dirham, tidak mewariskan pada kita ini dari sudut material, dinar atau dirham, tetapi yang Nabi wariskan kepada kita adalah ilmu. Yang Nabi wariskan kepada kita itu adalah ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itulah yang akan membezakan kita sama ada kita ini seorang yang akan mengikut kebenaran ataupun orang yang tidak mengikut kebenaran. Dan ilmu ini sangat penting kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kalau kita lihat di dalam wahyu yang pertama sendiri pun adalah berkaitan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ini bagaimana Jibril menyampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW membaca Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Ya, ini adalah satu petunjuk menunjukkan bahawa permulaan wahyu itu sendiri adalah mementingkan kepada ilmu. Persoalannya adalah zaman sekarang ini kita mendapati bahawa ada kalanya sebahagian daripada kita mungkin akan terjebak dalam memilih guru-guru yang tidak mursyid ataupun guru-guru yang tidak mempunyai ciri-ciri sebagai penunjuk pada jalan yang benar ini. Di dalam surah Al-Kahfi kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kisah Nabi Khidir alaihi salam bersama dengan Nabi Musa. Nabi Musa ingin belajar ini dengan Nabi Khidir alaihi salam. Tetapi Nabi Khidir menasihatkan kepada Nabi Musa, katanya, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sekiranya kamu ikut aku, maka kamu janganlah tanya perkara-perkara yang akan berlaku selagi mana aku tidak menjelaskan kepadamu. Jadi itu antara nasihat Nabi Khidir kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa, kalau kita tengok dalam kisah yang panjang tersebut,
kisah yang disebutkan dalam surah Kahfi tersebut, Nabi Musa tidak dapat menahan kesabaran daripada bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Yang akhirnya Nabi Khidir menyatakan qala hadza firaqu baini wa baini. Ini adalah dah berakhirlah perjalanan kita. Jadi nak menunjukkan di sini betapa di sana ada kaedah-kaedah yang apabila kita mencari ilmu, satunya adalah menghormati guru. Menghormati guru itu sangat penting dalam mencari ilmu. Dan guru yang ciri-ciri guru yang mursyid itu seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, guru yang berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada Sunnah, berpandukan kepada ajaran-ajaran Islam yang benar. Dan dalam konteks Malaysia pada hari ini, Finas, kita memang tak boleh lari kerana di sana terdapat beberapa ajaran-ajaran sesat yang kita lihat dilaporkan di dalam akhbar dan media-media. Antaranya pada awal tahun ini kita dikeparkan dengan perjalanan mimpi yang terakhir umpamanya, PMYT yang dibawa oleh, saya tak kenal lah siapa kan. Kemudian ada lagi ajaran Ibu Yati dan sebagainya. Yang peliknya kepada kita, walaupun dari sudut akal pemikiran waras kita melihat bahawa ianya adalah satu yang tidak tepat dalam ajaran agama, tetapi masih lagi ada orang yang nak ikut ajaran tersebut. Ini yang saya saya sendiri pun rasa pelik. Benar. Kalau kita fikir secara logik akal pun maknanya kita tak boleh nak terima perkara itu. Tetapi di sana ada orang yang mengikut ajaran-ajaran tersebut, ada pengikut-pengikutnya. Mungkin hari ini kalau saya isytiharkan satu ajaran baru yang bertentangan dengan akidah Islam, mungkin akan ada juga orang yang akan ikut saya. Jadi itu yang kita merasakan bahawa kita sangat bimbang fenomena ini, dan kita minta supaya ini dapat ditangani. Dan salah satu kaedah bagaimana kita nak menangani isu ini adalah dengan pemerkasaan. Pada saya kita telah ada beberapa enakmen yang dikenalkan oleh negeri-negeri berkaitan kawalan ajaran yang tidak benar dan sebagainya ini. Jadi itu saya kira boleh dijadikan sebagai asas, dan ada perkara mungkin kita boleh perteguhkan dalam aspek perundangan ini. Kerana pada hemat saya, kalau sekiranya kita melakukan sesuatu perkara tidak menurut perundangan, zaman kita mungkin akan berlaku banyak perkara-perkara yang tidak yang tidak baik efeknya kepada kita. Tetapi apabila kita melakukan sesuatu berasaskan kepada perundangan undang-undang itu, saya kira itu yang boleh menyelamatkan kita daripada berlaku perkara-perkara yang kita tidak ingini. Jadi kawalan-kawalan itu juga saya kira penting, dan ini adalah kita katakan sebagai tanggungjawab pihak pemerintah untuk mengadakan kawalan-kawalan ini supaya kita dapat memastikan bahawa ajaran Islam yang kita anuti, yang kita fahami dan yang kita amalkan di dalam negara adalah ajaran Islam ini tidak menyeleweng dan tidak sesatlah. Ya, selepas kita berhenti rehat ini, saya mau ajukan soalan kepada Syekh Husseini berkenaan perlakuan pengikut kepada seorang tok guru, di mana apakah mencium tangan dan kaki para ulama dan orang soleh satu perbuatan yang dianjurkan syarak. Selepas ini, Syekh Husseini, kita akan mendengar jawapan daripada beliau. Analisis berehat seketika, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, analisis petang ini membincangkan topik taksub guru punca ajaran sesat bersama dengan dua panel di talian Skype yang merupakan pengasas dan Presiden Al-Khadim Syekh Husseini dan juga Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia Profesor Dr. Muhammad Ruslan Muhammad Noor. Saya mau terus ajukan kepada Syekh Husseini berkenaan dengan perbuatan perlakuan pengikut kepada seorang tok guru. Apakah mencium tangan dan kaki para ulama dan orang soleh satu perbuatan yang dianjurkan syarak, Syekh? Kalau kita lihat kepada disiplin ataupun adab agama kita, memang semua bangsa ada budaya adabnya tersendiri. Maka masalah cium tangan, ini cium kaki, dia bukan datang daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW.
Tapi dia datang daripada kebudayaan masing-masing. Sekadar menghormati macam orang tua kita, kita cium tangan mereka. Setengah orang India dia cium ibu punya kaki dan sebagainya. Sebagai tanda menghormati orang tua itu urusan masalah adat masing-masing. Tapi dalam konteks agama, kalau kita takut bila kita sampai ke peringkat itu pada Tok Guru izin benda itu berlaku, nanti satu ketika pengikut itu ataupun seorang pelajar itu akan ta'assub sehingga dianggap apa-apa pun apa yang dibuat oleh Tok Guru semua betul, 100% betul. Maka berlakulah macam di zaman Nabi pun, Nabi bila turun ayat ittaqazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Bila turun ayat kata kamu orang Nasrani dan Yahudi telah menyembah imam-imam kamu, tok guru kamu, pendeta kamu, yomang dan sebagainya, mereka kata tidak, kami tak sembah mereka. Tapi apa yang mereka cakap walaupun bertentangan dengan Taurat, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan bertentangan dengan Injil yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi Isa, yang mana kamu ikut? Ikutlah tok guru kami. Ulama kami, ini zaman dululah. Maka itu juga telah beribadat kepada mereka. Nabi yang begitu tinggi makamnya, bila dia datang orang nak berdiri saja dia suruh duduk. Takut. Dia takut nanti orang mengagung-agungkan dia. Akhirnya sebagaimana berlaku orang mengagungkan Isa alaihissalam, Isa sudah jadi Tuhan, bukan sebagai anak kepada Maryam. Dia saja sebagai Tuhan sekarang. Jadi kalau seorang murid nak hormat guru, bagus. Itu memang adab seorang murid, mesti hormat gurunya. Tapi guru mesti tahu mengawal dirinya. Tak mengizinkan mereka mengagung-agungkan sehingga sampai nak ambil barakat inilah, barakat itu. Semua barakat datang dari Allah. Hatta Nabi sendiri, dia kalau doa dia kata barakallahu alaik wa fiq. Dia bukan kata barak daripada saya, barakat dari Allah. Contohnya. Tapi sekarang kita sudah terbiasa. Kita suka ada perantaraan, apa-apa shortcut. Melalui tok guru. Akhirnya tok guru overconfident. Dia rasa sekarang murid saya sudah anggap saya ini hebatlah, luar biasa. Apa-apa pun dia akan melalui pada saya, ambil barakat saya, ambil ini. Dia akan pegang kaki saya, dia akan ambil. Mungkin satu masa nanti dia akan minta saya terludah saya dalam makanannya, minumannya, macam-macam boleh berlaku. Itu yang berlaku kadang orang ta'assub, sehingga kalau you nak kahwin pun you kena minta izin tok guru. Kalau tok guru kata tak boleh, tak boleh. Jadi tok guru yang menjadikan tempat rujukan terakhir bukan kembali pada Quran dan Sunnah. You are control by tok guru. Itu salah, bukan salah orang awam. Orang awam dia keliru. Dia niat baik. Salah ini tok guru ini sudah mulai tidak ikut etika sebagai seorang alim, sebagai tok guru yang bertanggungjawab untuk membimbing masyarakat ke jalan betul. Dia sudah ada kepentingan. Dia nak supaya mereka mengagungkan, sebab itu berlaku di negara-negara lain yang pernah kita ziarahi. Kadang-kadang tok guru ini, contoh saja. Guru dia buat satu sekolah. Dia bukan ada apa-apa kelebihan. Dia buat sekolah di kampung-kampung, mintalah murid-murid semua orang kampung, orang yang jahil datang ikut ajar mereka. Secara percuma, selepas berapa lama dia sudah dapat banyak murid, tok guru akan minta bantuan daripada pihak-pihak berkuasa. Bila pihak berkuasa tak bagi bantuan, tok guru balik jumpa murid, dia kata ini semua adalah anti-Islam. Dia ini benci Islam, benci Allah, dia benci ulama, ini syaitan. Akhirnya murid-murid ini emosi, dia boleh ambil tindakan liar. Akhirnya mereka boleh sampai ke peringkat melakunya pembunuhan, kebakaran. Ini negara lain yang pernah saya lawati, saya ziarah, ya, kerana saya banyak travel to the Middle East, to the Southeast Asia Pacific. Saya dialami dengan macam-macam masalah. Jadi memang kita takut.
sebagai seorang guru macam disebut oleh Profesor Dr. Roslan tadi, seorang guru mursyid ini memang orang yang sangat diperlukan dalam masyarakat. Ya. Jadi kalau guru yang betul, yang warisul anbiya, bertanggungjawab, beramanah. Kalau murid sudah melampau menghormat, dia kena tegur. Ya. Ingat ya, barakat datang dari Allah. You usaha. InsyaAllah saya akan doakan. Ikut jalanlah. Ini dalam Quran suruh you usaha. Jangan you ta'asub kepada saya. You ta'asub pada Allah. You ta'asub pada Nabi. Sepatutnya begitu. Tapi setengah tu guru tidak. Aku cakap saya macam firman Allah. Itu bahayalah. Itu dia sudah overconfident yang menyebabkan timbulnya macam-macam kesesatan yang melampau sehingga dia anggap macam agama dia punya, dia yang boleh menentukan segala hukum hakam. Ya. Maka ta'assub begini, cara penghormatan begitu, ini salah. Tapi sebaik-baiknya macam Nabi tunjuk contoh yang baik. Orang hormat Nabi, dia memang patut dihormati, dimuliakan. Tapi tengok bagaimana peribadi Nabi. Dia cepat menegur mereka. Supaya ingat Allah. Apa-apa pun jangan lupa kepada Allah. Ya. Saya manusia biasa. Dia kata, ana basyarun mislukum. Saya manusia biasa. Bezanya saya terima wahyu. Itu saja. Ya. Itulah. Baik, Profesor Dr. Mat Roslan, bukankah sikap fanatik dan taksub ini seharusnya dihadapi dengan menggembling tenaga dan usaha menerusi memperkukuhkan perkembangan aliran sederhana yang menjadi pegangan jumhur umat Islam sejak zaman berzaman? Aliran sederhana yang dimaksudkan adalah aliran yang lebih cenderung untuk menggunakan kaedah yang memudahkan dalam fatwa dan menggembirakan dalam dakwah. Memandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada Abu Musa al-Ash'al dan Muad bin Jabal al-Ansari setelah kedua-dua mereka diutus untuk menjadi gubernur ke Yaman, yang bermaksud permudahkan dan jangan mempersulitkan, beri kabar gembira dan jangan meliarkan. Profesor Doktor. Ya, Finas ya. Saya saya cuba untuk mengulas apa yang Finas tanya saya tadi. Saya dengar tak dengar, mungkin line kurang baik. Tapi saya nak sebutkan, mungkin saya nak tambahlah apa yang disyaratkan oleh Syekh tadi. Saya melihat bahawa kita perlu mengelakkan daripada menjadi orang kata apa, taksub dan fanatik yang melampau. Yang melampau itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ya. Sama ada dari sudut kita kata menyampaikan pemikiran ataupun dari sudut pemahaman kita dalam agama, bisa menjadi anti, menyangka dia sahaja yang betul. Ini adalah satu ciri-ciri yang kita katakan sebagai fanatik yang melampau itu. Termasuklah juga mungkin dalam konteks negara kita terhadap pegangan kepada mazhab-mazhab tertentu yang kita nampak mungkin ada sebahagian yang melihat bahawa ini adalah satu perkara yang boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Kita tak nak itu yang berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa janganlah kamu bermacam-macam. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat. Hilang kekuatan. Jadi dalam kita berguru, dalam kita mencari guru dan sebagainya, kita mempunyai adab-adab itu, dan saya sangat setuju tadi bahawa guru perlu memainkan peranan untuk mendidik anak-anak muridnya supaya tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh syarak. Dan ini juga ada teguran di dalam surah Al-Maidah. Itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul ya ahlal kitab la ta'budu dinakum ghaira haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsir wa dallu an sawa'is sabil." Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam secara yang tidak benar. Ya, itu kita ambil perkataan la taghlu, melampau dalam pemahaman yang kita nyatakan sebagai al-ghulu. Dan inilah yang akan menyebabkan akhirnya berlaku beberapa ajaran-ajaran yang dikatakan sebagai
salah, pemahaman-pemahaman yang salah dalam agama, sehingga berlakunya gerakan ekstremisme dalam agama. Gerakan ekstremisme dalam agama itu seperti yang saya lihat, yang bermula daripada tahun 2011-2012 apabila berlakunya Arab Spring umpamanya atau Rabi' Arabi di Middle East, timbul pula satu kumpulan yang menyatakan bahawa mereka adalah kumpulan Islam yang sebenar dan mereka mengisytiharkan bahawa mereka telah mempunyai khalifah di atas muka bumi. Iaitulah ajaran Abu Bakar al-Baghdadi yang dikenali dengan Daulah Islamiyah fil Iraq Syam ataupun Daesh, ataupun dalam bahasa kita kata ISIS, Islamic State of Iraq and Syam. Ini berpunca daripada apa? Berpunca daripada al-ghulu. Maksudnya melampaui batas dalam penafsiran agama. Dan inilah yang kita tak mahu, kerana Rasulullah SAW seperti mana di dalam riwayat Ibn Hibban menyatakan iyyakum wal ghulu fid din. Awasilah kamu dalam melampau dalam beragama. Fa inna man halaka qablatu bil ghulu fid din. Kerana sesungguhnya ada di kalangan umat sebelum daripada kamu, sebelum daripada umat sallallahu alaihi wasallam ini, yang telah pun kita kata hancur disebabkan oleh ghulu atau politik ekstrim dia dalam perfahaman dalam. Jadi Profesor Doktor, kami di sini agak tidak mendengar Profesor Doktor punya suara. Mungkin kami boleh menghubungi Profesor Doktor sebentar lagi, sekali lagi. Tapi dalam tempoh itu saya mahu terus ajukan soalan kepada Syekh Husseini berkenaan dengan ajaran kerohanian atau tasawuf, falsafah yang bercampur aduk dengan ajaran kebatinan yang dilapor YB Timbalan Menteri kita Dato' Ahmad Marzuq Syari sebagai salah satu punca ajaran sesat. Kita tahu tarikat satu perkara yang tidak asing lagi dalam dunia Islam, namun ramai yang terkeliru mengenai istilah tasawuf dan tarikat ni, Syekh, dan ramai juga yang terlibat dengan ajaran sesat yang menggunakan nama tarikat lantaran kurangnya pengetahuan mereka. Mungkin Syekh boleh huraikan terlebih dahulu mengenai konsep tasawuf dan tarikat serta hubungan tasawuf dengan beberapa prinsip asas dalam ajaran Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau kita lihat pertama, sebelum itu saya teringat soalan daripada Finas tadi tentang sabda Nabi, kata yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Maksudnya mudahkan, jangan sulitkan. Gembirakan, jangan menakutkan. Itu memang Nabi selalu ingatkan umatnya bila nak berdakwah, nak menyampaikan sesuatu ajaran. Islam ini jangan menyusahkan. Islam itu mudah. Allah sendiri berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini haraj. Allah tak pernah jadi agama itu susah. Yang susah kita saja. Yang kedua, gembirakan, jangan takut. Kita selalu takut ke Allah. Lepas itu anak-anak semua takut nak belajar agama. Semua salah neraka, salah neraka. Semua tak betul. Kadang-kadang memang orang ada kelemahan, ada kesalahan, tapi kesalahan ini betul boleh diperbaiki dengan kita approach dengan hikmah, wisdom. Jangan keras, dia perlu pendedahan, dia perlu tarbiyah, bimbingan yang betul. Ini sebagai contoh. Balik pada soalannya kepada saya yang kemudian ini cerita tasawuf, tarikat. Ini adalah istilah-istilah baru yang tak pernah wujud zaman Nabi, zaman sahabat. Kalau kita lihat kalimat tasawuf ini, walaupun niat dia baik, kalau kita lihat dalam sejarah dikatakan bahawa Imam Hasan al-Basri daripada Iraq dulu, dia suka pakai baju yang kasar. Yang mana kalimat tasawuf ini, kalau dia kalimat daripada Safi atau Saufur, ini satu pakaian yang kasar, wool, bukan pakaian yang mahal ataupun yang terlalu lembut. Kerana ketika itu pimpinan sedang suka pakai pakaian yang mewah-mewah, jadi dia nak tunjuk bahawa kita ini jangan lampau sangat dalam berpakaian. Mereka pakai pakaian yang kasar, yang sangat terhana, sehingga Nabi bersabda, innal bazazata minal iman. Pakaian yang sederhana itu sebahagian dari iman. Tapi jangan kita kerana pakaian
kita boleh rosak pribadi kita. Macam kita zaman sekarang, kalau kita dah pakai uniform, perangai kita berubah. Bila kita keluar pakai uniform, berubah pula perangai kita. Artinya pakaian mengubah sikap kita, bukan kita yang mengubah pakaian, bukan kita tukar pakaian. Pakaian telah menukar kita punya kondak sendiri. Jadi sebab itu, boleh tak kita kalimat kata tasawuf ini masing-masing nak pakai istilah kita tak akan halang. Kalimah ini kalimah yang tak zaman Nabi tak pakai, sahabat tak pakai. Hatta Imam Empat tak biasa pakai istilah ini. Hanya ulama kata gunalah kalimat macam untuk menjaga akidah tasfiyah, kesucian. Ini kita adalah satu proses kesucian akidah. Kemudian di follow up dengan tarikh pendidikan. Tarikat pula bahasa. Tarikat ini macam kalau kita belajar ilmu hadis, dia kata sunnah. Sunnah Nabi kalau lugawi erti tariqah, jalan. Tapi bukan jalan saya, jalan orang, sebarang orang, jalan Nabi. Kemudian kalau you guna istilah itu, kalau tarikat itu jalan, ada betul. Tapi jalan siapa itu perlu dijelaskan. Ya. Bukan jalan saya, bukan saya yang tentukan hukum hakam dan agama. Allah yang tentukan. Nabi yang ajar. Kalau ada, kalau tidak, kita berhenti. Urusan dunia, Nabi bersabda, dunia kamu lebih tahu tentang dunia. Kamu saya tak tahu. Tapi urusan agama, kepercayaan, perkataan, masalah ibadah. Kenapa sujud, hati, asar pada itu Allah tentukan. Nabi ajar tak boleh kita ubah. Tak boleh nak sikit rasional kita dan kita punya orang kata praktikal no. Tapi zaman sekarang oleh kerana orang lagi nak biasakan yang my freedom of expression. Saya bagi pandangan. Every freedom must be guided. Kalau tanpa guidance, tidak akan sesat. Jadi masalah kalimah istilah tasawuf is alien. Di zaman Nabi tak dipakai, zaman apa tidak pakai. Zaman empat imam pun mereka. Baik. Tarikat langsung macam saya tadi is a word whose kalau dimaknakan sunnah Nabi itu tarikat kita take. Tapi sekarang macam-macam. Artinya masing-masing buat tarikat dia sendiri. Kalau you nak mendekati Allah, ikut jalan saya. Jika Nabi Muhammad itu satu jalan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah tabi'u." Sekiranya siapa kata sayang Allah, dia beriman kepada Allah, dia ikut satu orang saja. Ikut Nabi. Allah kata, ikut Nabi, saya sayang kamu. Kalau zaman Nabi Isa, ikut Nabi Isa is the way Allah. Kalau zaman Nabi Musa, Musa is the way. Zaman kita, jalan Muhammad SAW. Semua tu guru sepatutnya membawa umat ini balik kepada jalan yang diajar oleh Nabi. Ya. All will be safe. Selamat dan dunia sendiri. Baik. Baru Islam itu balik kepada modernisme. Dia tak ekstrim, dia tak melampau, dia tak pasif. Nak terlalu pasif sikit sampai yang banyak dia tak mau kita. Contohnya nak banyak sikit-sikit dapat deklarasi. Baik. Kalau Islam tak ikut tak sunnah Allah. Itu jawapan tambahan. Baik, terima kasih Syekh Husseini, analisis Barat seketika. Jangan ke mana. Alhamdulillah, kembali analisis. Profesor Dr. Muhammad Ruslan sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Kita boleh lihat antara faktor yang membawa kepada penyelewengan berkaitan ilmu tasawuf. Tarikat ini berlaku apabila guru yang mengguna dan berselindung di sebalik nama tarikat yang muktabar mendakwa diri adalah guru namun tidak mempunyai keizinan daripada disiplin ilmu tersebut, kejahilan, mempunyai kepentingan peribadi dan anasir mengguna jin dan seumpamanya. Adakah tiada rujukan dan pilihan membuatkan masyarakat kita mengikuti jalan kerohanian
yang penuh keraguan ini dan bukan daripada golongan yang benar-benar arif? Ya, terima kasih Firnas. Sebenarnya kalau kita nak tengok di dalam negara kita ini, ada negeri yang telah membuat satu enakmen kawalan untuk tarikat dan tasawuf ini, Ya. yang secara khususnya adalah merujuk kepada negeri Sembilan lah. Mereka ada enakmen yang diluluskan, dia panggil enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan pindaan 2005. Jadi di dalam Seksyen 2 dan Seksyen 47A memberikan kuasa di mana ianya boleh melantik mana-mana orang untuk menganggotai satu jawatankuasa kecil yang dikenali dengan sekarang ini di dalam Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan itu dikenali dengan nama Jelsah Turuk, Jelsah Turuk, iaitu satu jawatankuasa yang mengkaji, memastikan bahawa tarikat-tarikat yang diamalkan oleh rakyat Malaysia itu khususnya di Negeri Sembilan adalah tarikat yang muktabar dan tidak menyeleweng. Dan saya rasa itu penting sangat untuk kita faham, kerana kita nak pastikan bahawa amalan tarikat yang diamalkan oleh sesiapa sahaja itu adalah berasaskan kepada tarikat-tarikat yang boleh diterima dari sudut amalan zikirnya, dari sudut dia punya kaedah-kaedah amalannya yang kita katakan sebagai tidak mempunyai keraguan di dalam amalan tersebut. Dan kita katakan bahawa ini adalah satu enakmen yang pada hemat saya adalah sangat baik yang diperkenalkan untuk orang kata mendaftarkan turuk sufiyah ataupun tarikat-tarikat sufi yang ingin diamalkan ataupun yang ingin diperkenalkan di satu-satu tempat itu adalah berasaskan ataupun didaftarkan supaya ianya dapat dikawal daripada penyelewengan-penyelewengan yang berlaku itu tadi, seperti mana yang Firna sebut tadilah, maksudnya ada tujuan-tujuan tertentu kadang-kadang yang mana yang menyeleweng itu kita nak mengelakkan ianya daripada berlaku. Memang tidak dinafikan bahawa salah satu daripada pentakrifan perkataan tasawuf sufi ini adalah daripada yang bermaksud bulu-bulu, pakaian berbulu dan sebagainya. Tapi di sana ada juga perspektif yang melihat bahawa tasawuf itu dia berasal daripada perkataan untuk menyucikan jiwa sufi, untuk membersihkan ataupun membersihkan jiwa itu, Dan ada di kalangan zikir-zikir mungkin yang diamalkan oleh tarikat-tarikat sufi ini yang maksur. Apabila zikir-zikir itu maksur seperti menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu adalah zikir-zikir yang maksur, yang mana ianya memang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan zikir-zikir tersebut. Yang kita tak mahu adalah berlakunya satu ajaran yang tidak dapat dikawal dan mereka mencipta satu zikir-zikir yang tak tahu apa maknanya, sehingga ada yang menyebut ilaha, ilara, ilama, ini apa benda? Inilah yang saya rasa yang menjadi fitnah kepada tarikat tasawuf sebenarnya. Kalaulah sekiranya tarikat tasawuf itu dapat dikawal dan yang mengamalkan tarikat tasawuf itu tidak terjebak dalam zikir-zikir yang tidak maksur ini, maka saya kira baguslah, maksudnya untuk kita pastikan bahawa ianya betul-betul mengikuti garis panduan ataupun mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Baik, yang untuk kehadapan saya suka untuk mencadangkan supaya negeri-negeri lain juga mewujudkan enakmen, kita katakan sebagai enakmen pentadbiran agama Islam ini yang khusus berkaitan dengan tarikat tasawuf ini, supaya ini lebih jelas dapat dikawal di dalam negara kita. Di samping memberikan ruang kepada mereka yang nak mengamalkan zikir-zikir yang maksur itu, mereka juga dapat memastikan bahawa ajaran ataupun tarikat tasawuf yang mereka sertai itu adalah satu tarikat tasawuf yang tidak lari daripada syariat Islam. Kalau ianya lari daripada syariat Islam, itu kita minta supaya ianya diambil tindakan oleh negeri. Kalau tidak ada enakmen,
kita agak sukar untuk mengambil tindakan tersebut. Begitu juga saya kira di peringkat persekutuan kita boleh wujudkan akta lah dalam isu ini. Begitu juga dengan akta untuk tarikat tasawuf, dan juga mungkin boleh diperbaiki dari sudut rang undang-undang untuk mufti di negeri-negeri untuk memasukkan kuasa-kuasa mufti dalam urusan yang berkaitan dengan isu ini supaya kita dapat memastikan bahawa ianya dapat dipastikan amalan umat Islam di Malaysia itu adalah satu amalan yang terjaga, satu amalan yang tidak menyeleweng daripada ajaran Islam. Faktor-faktor penyelewengan ini banyaklah kalau kita nak sebutkan Firnas Tadi Firnas pun dah ada sebutkan ada tujuan peribadi, ada tujuan itu, dan yang saya sangat bimbang sebenarnya ada di kalangan orang yang cuba untuk kita kata mencipta satu ajaran-ajaran baru ini. Mereka ada yang mendakwa mimpi bertemu dengan mimpi menerima wahyu. Mimpi menerima wahyu. Ya Allah, ya ampun. Kita minta supaya perkara ini tidak berlakulah di kalangan masyarakat di dalam negara kita. Janganlah sampai begitu sekali kita ini mengaku itu ini, mengaku mendapat karamah, mengaku mendapat macam-macam perkara Memanglah kita katakan bahawa kelebihan-kelebihan mereka yang membaca Al-Quran, beramal dengan sunnah, beramal dengan aurat-aurat yang maksur itu, mungkin mereka ini diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi kelebihan itu bukan untuk dibanggakan ataupun kelebihan itu bukan untuk diwar-warkan kepada masyarakat. Yang lebih menyedihkan, orang yang tidak mengikut syariat Islam, dari sudut pandangan mata kasar kita, dia itu tidak mengikut syariat Islam langsung, tapi mereka mengaku menerima wahyu. Dan yang mengaku tu pula, bila mengaku menerima wahyu seperti yang saya sebutkan tadi lah, ada pula orang yang percaya kepada mereka. Bila percaya, itu yang menjadikan satu masalah yang besar lah bagi kita. Jadi saya syorkanlah supaya mereka yang bertanggungjawab dalam hak ehwal pentadbiran agama ini untuk memastikan, kalau boleh kita percepatkanlah perkara-perkara yang ini sebagai satu ruang tambah baik kepada masyarakat Islam di Malaysia secara amnya. Ya, terima kasih Profesor Doktor. Mohon Profesor Doktor kekal di talian telefon kerana kesimpulan kita selepas ini. Analisis berat seketika. Taksub Guru Punca Ajaran Sesat, 1 jam sudah kita bincangkan isu ini bersama dengan dua panel, iaitu Syekh Hussein Yee, merupakan pengasas dan Presiden Al-Khadim, juga Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor. Dan mungkin di hujung segmen ini, Syekh Hussein boleh simpulkan atau memberi sedikit panduan kepada umat Islam kita dalam mendepani dunia yang semakin mencabar dengan kepelbagaian maklumat yang bisa membuatkan kita keliru dalam mencari ilmu yang sebenar. Silakan Syekh. Ya, alhamdulillah, kita yakin bahawa kita tidak ada lagi satu panduan yang lebih selamat daripada kalau ada apa-apa juga maklumat yang kita terima sebelum kita confirm, khususnya nak amalkan, kita pastikan dia tak bercanggah dengan wahyu Allah dan sunnah Nabi yang sahih. Barulah kita berkongsi. Kalau sesuatu yang tidak ada dalil, ada baiknya kita tawakuf di sini. Kerana apa? Kalau tidak, masalah ini tidak akan habis. Masing-masing ada pandangan. Kalau pandangan itu diutarakan, urusan agama bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kita bebas. Jadi sebab itu Allah ingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhiratan wa la tansa nasibaka minad dunya. Bila kamu usaha nak mendekati Allah, nak banyak beribadat, yang disuruh ibadat pun jangan buat reka ibadat sendiri. Yang Nabi tak ajar pun kita buat-buat, akhirnya kita buat ibadat bau. Ya, contohnya katalah bukan. Satu orang dia nak semayang sampai dia kata subuh tu 2 rakaat pendek sangat. Saya nak buat lebih lah, boleh tak boleh? Tak boleh lah. Nanti orang kata, adakah Nabi larang? Nabi pun tak larang.
Tapi Nabi tak pernah buat, sebab itu kita jangan buat. Ya. Contohnya, ini ibadat very clear. Tapi kalau urusan dunia, kita memang kita boleh zuhud. Artinya agama Islam membenarkan kita menjaga jiwa kita supaya tidak hamba dunia, hamba benda, hamba nafsu, jadi hamba Allah. Ya. Supaya dunia di luar, jangan masuk dalam hati. Ya. Tapi jangan lupa tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab terhadap diri kita, keluarga Baik. kita, masyarakat kita contohnya. Ya. Sebab itu jalan yang paling baik, bila kita nak beramal tentang sesuatu amalan, jadikan amalan kita, please, kita berhati-hati. Cek ada dalil, kalau ada dalil silakan. Baik. Ada doa-doa zikir maksurat, silakan. Kalau tidak, kita berhenti. That is the best way to save diri kita supaya tidak salah beramal, akhirnya kita yang rugi. Itulah nasihat saya yang ringkas supaya kita umat Islam ada hati, berhati-hati supaya tak buat benda yang menyakiti hati. Allah. Akhirnya kita semua akan susah hati. Baik, terima kasih kepada Syekh Husseini. Profesor Doktor, silakan 1 minit mungkin. Pada hemat saya, kepada masyarakat Islam di Malaysia, apabila kita nak mengkaji ataupun nak mengamalkan satu-satu amalan itu, pastikan ianya adalah satu yang maksur, satu yang telah disemak, telah ditashihkan oleh para alim ulama kita. Ya. Kita di Malaysia, kita ada jawatankuasa fatwa negeri-negeri. Ya. Pastikan kita rujuk kepada jawatankuasa fatwa negeri-negeri di bawah pejabat mufti ini. Ya. Dan pejabat mufti, pada hemat saya, mereka boleh memberikan pandangan-pandangan yang wajar kepada umat Islam sebagai satu garis panduan kepada amalan-amalan yang terbaik yang boleh dilaksanakan oleh umat Islam. Kita nak supaya umat Islam di dalam negara kita dapat mengamalkan satu ajaran yang bebas daripada ajaran yang sesat. Mana-mana ajaran yang sesat yang telah clear cut, yang Nabi Muhammad SAW minta supaya kita jauhkan, itu kita jauhkan. Mana-mana amalan yang ingin kita laksanakan, again pada hemat saya, kita perlu untuk mendapatkan kejelasannya, pastikan ianya adalah benda-benda yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya perkara itu tidak maksur, itulah tadi yang kita bimbang ianya akan rugi kepada kita. Tapi kita ini digalakkan untuk mengingati nama Allah Subhanahu wa taala, kan, walillahil asmaul husna fad'uuhum biha. Kan, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama yang baik, kita boleh berdoa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah Firnas, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Profesor Dr. Muhammad Ruslan dan juga Syekh Husseini untuk 1 jam dengan ilmu yang Masya Allah. Sedikit kesimpulan daripada saya, sikap melampau, taksub dan fanatik tidak harus dihadapi secara melampau, fanatik dan taksub juga. Bagi mengurangkan ketaksuban dan kefanatikan ini, haruslah diperluaskan saluran kepada pihak-pihak yang berbeza pendapat ini untuk berdialog dalam hal-hal yang menyentuh isu-isu keagamaan, pemikiran dan politik. Dialog antara agama dan peradaban juga perlu diberi peluang yang sama. Cuma usahlah berdiam diri saat ummah sedang celaru akibat hujah kita. Tampil berdialog dan beri pencerahan. Jika terbukti ilmu yang kita sampaikan menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar, mohon maaf dan teruslah tambah ilmu. Sikap baling batu sembunyi tangan hanyalah memporak-perandakan kesatuan ummah. Buat kita Muslim, kita tahu terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih tentang kelebihan dan kemuliaan ulama. Rasa hormat dan cinta pada ulama ini tidaklah salah di sisi syarak, bahkan sangat digalakkan dalam tradisi agama Islam. Cuma dalam memuliakan dan menyucikan alim ulama ini ada had dan batasannya seperti yang disarankan oleh Syekh dan juga Profesor Doktor kita sebentar tadi, kerana mereka juga manusia biasa yang terdedah kepada kesalahan dan kesilapan. Bersederhanalah dalam setiap perkara. Dengan itu sekian analisis saya, Financinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.